عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده ومن يهده إله الناس الله محمد وأجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله من المحسنين. Al-Azim. Surah Al-A'raf ayat 56, muka surat 157. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Pertama sekali dan untuk selama-lamanya, marilah sama-sama terlebih dahulu kita akan ada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di atas limpah taufik dan hidayahnya pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya masih lagi menganugerahkan kepada kita akan kesempatan beradanya kita di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini dalam situasi, dalam ketika masa yang sama, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa perkara. Walau bagaimana sekalipun, dalam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri pada kita pada saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah rahimnya masih lagi menganugerahkan kepada kita akan kesempatan yang mana beradanya kita di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah di atas satu maksud, di atas satu tujuan. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut garis panduan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pada ketika ini seluruh dunia sudah sedia maklum dan tidak dapat ada kena akan satu penyakit yang mana ketika ini adalah satu perkara yang mana perkara yang menjadi ketakutan bagi setiap manusia. Penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada kita pada saat ini adalah satu perkara yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri amaran kepada kita di atas kesilapan, kesalahan yang telah kita lakukan tanpa kita sedari di dalam kehidupan kita, apatah lagi ketika dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam kitabnya yang suci, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Ayat 41 surah Ar-Rum, surat 408.
Mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Iaitu timbulnya yang demikian adalah kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dalam ayat ini, apabila dikatakan tentang kerosakan, ada segelintir masyarakat kita yang mana apa yang kita faham tentang kerosakan yang berlaku di dunia seperti ribut taufan, gunung berapi dan sebagainya. Tetapi ulama-ulama kita juga menyatakan bahawasanya penyakit yang ketika ini melanda, boleh dikatakan seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini, maka ini adalah juga kerosakan dan juga bala bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada manusia. Sama ada dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kehidupan dia berlandaskan syariat dan sebagainya, semua manusia terkesan dengan penyakit yang melanda pada saat ini. Maka sehubungan dengan itu, dalam pertemuan kita pada malam ini, sukalah saya mengajak diri saya sendiri dan juga sidang pendengar sekalian untuk sama-sama kita bermuhasabah, untuk sama-sama kita renung sejenak, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan COVID-19 ini pada kita? Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan COVID-19 ini ke seluruh dunia? Dan kenapakah COVID-19 ini tidak berlaku di setengah-setengah tempat sahaja, tetapi boleh dikatakan seluruh tempat dalam dunia, seluruh dunia, seluruh pelosok dunia terkesan dengan penyakit ini. Sama ada seseorang itu hidup di dalam hutan, sama ada di dalam bandar dan sebagainya, maka semua manusia ditakut kepada penyakit ini. Jadi sidang jemaah, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka sehubungan dengan itu, marilah sama-sama kita kembali semula. Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perkara ini? Maka sebagaimana sehubungan dengan ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Ar-Rum, maka ianya menceritakan kepada kita bahawasanya dalam kehidupan seharian kita, ada kelakuan kita, ada sikap kita, ada perangai kita yang mana Allah Ta'ala tak suka. Ada perangai ataupun sikap kita yang mana Allah Ta'ala marah dengan sikap kita. Kemudian, ulama-ulama juga mentafsirkan di atas perkara ini bahawasanya ada besar kemungkinan penyakit ini ataupun COVID-19 ini turun kepada seluruh manusia adalah berpunca disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dalam ayat yang dinyatakan tadi, Allah Ta'ala beritahu bahawasanya penyakit ini ataupun bala bencana ini berpunca daripada tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia itu besar kemungkinan berpunca diri kita. Tanpa kita sedari sebenarnya, kitalah yang menyebabkan penyakit itu turun dalam kehidupan seharian kita. Maka untuk itulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan kita pada malam ini, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, marilah sama-sama kita kembali semula kepada kehidupan kita yang sebenarnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan kepada kita di dalam surah Al-A'raf, dalam ayat yang saya bacakan pada mula-mula tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya diterima. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Jadi bagaimana cara untuk kita mengatasi penyakit ataupun bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri kita, keluarga kita dan juga sahabat handai kita dan sebagainya
daripada penyakit ini, maka Allah Ta'ala telah beri kepada kita jalan dia. Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita bagaimana cara kita nak lari ataupun bagaimana cara kita nak mengelak untuk kita mengatasi penyakit ini. Maka dalam ayat daripada surah Al-A'raf ayat 56, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri kepada kita cara dia, iaitu bagaimana, iaitu sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Maksudnya di sini sidang pendengar yang dikasihi sekalian, besar kemungkinan dalam setiap amalan yang kita lakukan itu, bukan semua amalan itu yang mana Allah Ta'ala terima. Itu sebabnya ulama-ulama kita selalu menekankan dalam ibadat kita kepada Allah, maka jangan diletakkan jangan diletakkan dalam diri kita bahawasanya seolah-olah amalan kita itu adalah amalan yang hebat. Janganlah kita merasakan bahawasanya, oh, saya punya sembahyang adalah sembahyang yang hebat. Saya punya mengaji adalah mengaji saya yang paling sedap. Saya punya solat saya adalah solat yang terbaik di antara orang-orang lain. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan kita pada saat ini, kita tak tahu di manakah rahmat Allah Ta'ala turun dalam ibadat kita. Mungkin rahmat Allah Ta'ala turun dalam ibadat sedekah kita. Tetapi dalam masa yang sama, apa yang kita takut, walaupun kita solat sekalipun, tetapi kita solat dalam keadaan yang mana Allah Ta'ala murka. Kita solat dalam keadaan yang mana Allah Ta'ala marah dengan perangai kita. Itu sebabnya sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan bersama dalam pertemuan kita pada malam ini. Ada seorang imam di sebuah masjid. Saya tak nak ceritalah masjid mana dan saya tak nak cerita imam mana. Pernah dia nyatakan kepada saya, dia beritahu kepada saya bahawasanya kehidupan ataupun ketika dia bertugas ataupun apabila dia berada di dalam kelompok masyarakat di sebuah masjid yang mana dia bertugas itu, maka dia selalu dihujani ataupun dia selalu diberi tekanan oleh segelintir masyarakat. Apa yang diluahkan kepada saya iaitu ada masyarakat yang mana beritahu dekat dia imam tak sembahyang sunat. Kalau imam tak sembahyang sunat, maka imam tak layak jadi imam. Sampai tahap macam tu. Apa yang dia terima. Maka di sini sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan ini ingin saya nyatakan bahawasanya tidak ada seseorang pun manusia dalam dunia yang mana dia boleh mengatakan bahawasanya amalan dia hebat. Tidak ada seseorang manusia pun yang mana dia boleh merasakan bahawasanya solat dia bagus, bagaimana yang saya nyatakan tadi. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam ibadat kita kepada Allah, jangan ada perasaan terlalu yakin. Tetapi hendaklah ada perasaan terlalu mengharap kepada Allah supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kalau kita perasan, kalau kita sedar, tiap-tiap kali lepas pada kita sembahyang, mesti kita akan lafaz kalimah istighfar. Lepas pada kita beri salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita istighfar. Tak kira lah 3 kali ke 5 kali ke 6 kali ke dan sebagainya, tak kisahlah. Istighfar yang kita ungkapkan itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, adalah istighfar, ulama beritahu, adalah istighfar yang mana untuk kita minta ampun dengan Allah. Takut-takut ada kecacatan yang berlaku dalam ibadat solat kita tadi. Kita minta ampun, bukan istighfar pasal kita baca WhatsApp. Bukan kita istighfar tu ketika kita baca WhatsApp. Bukannya kita istighfar lepas sembahyang tu pasal minyak naik harga. Bukannya kita istighfar tu kerana apa? Kerana hujan, kerana banjir dan sebagainya. Istighfar yang kita ungkapkan itu adalah istighfar kerana kita muhasabah. Kita takut amalan solat kita tadi yang kita buat tadi tu, misalnya contoh, sekarang ni waktu lepas isyak, kita dah solat isyak. Jadi solat isyak yang kita buat 4 rakaat tadi tu, kita takut Allah Ta'ala tak terima.
Itu sebabnya kita istighfar. Istighfar itu adalah minta ampun, minta maaf dengan Allah jika sekiranya ada kecacatan dan kekurangan di dalam ibadat solat kita tadi. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, dalam ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama kata tumpuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya lebih terjurus kepada di dalam solat. Perhatian Allah itu kepada hamba-hambanya lebih dalam ibadat solat. Jadi kalau kita nak dapatkan rahmat Allah, kita nak dapatkan perhatian Allah dengan solat. Dan dengan solat itu jugalah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sejarah juga menceritakan kepada kita akan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu yang berlaku bukan sahaja-saja Allah Ta'ala jadikan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi SAW bukan sahaja-saja. Ada makna dia, ada dia punya cerita dia. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Isra' dan Mi'raj yang Allah Ta'ala jadikan itu adalah untuk beritahu kepada kita bahawasanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu Allah Ta'ala nak ceritakan bahawasanya perkara yang paling penting ialah berkenaan tentang solat. Perkara yang paling penting iaitu berkenaan tentang solat. Kalau kita rendah kehidupan kita, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, banyak-banyak perintah Allah yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Semua perintah itu Allah Ta'ala turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Berbeza dengan perintah solat. Untuk menerima perintah solat, maka Allah Ta'ala sendiri, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW menghadap Allah. Untuk menerima perintah solat itu, menggambarkan kepada kita bahawasanya solat itu adalah satu-satunya ibadat yang paling unggul dalam diri setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, dalam ibadat solat kita itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, jangan kita rasa sembahyang kita tu hebat. Jangan kita rasa sembahyang kita itu sembahyang yang paling bagus. Mentang-mentanglah orang tolak kita jadi imam, kita pun kata, koma siaplah, lepas ni aku nak baca panjang-panjang. Aku nak tasbih panjang-panjang. Kita rasa kita hebat. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam solat itu jugalah sebagaimana yang saya nyatakan tadi, besar kemungkinan solat yang kita buat itu boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana ayat yang dinyatakan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 56. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah dengan perasaan bimbang. Kalau tidak diterima. Maksudnya di sini ulama beritahu tuan-tuan sekalian, iaitu berkenaan tentang ibadat solat kita. Kita kena sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala terima akan ibadat solat kita. Itu sebabnya selalu saya menekankan dalam kuliah saya, dalam pertemuan saya dan sebagainya, selalu saya menekankan bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, apabila kita beribadat kepada Allah, maka kita jangan tengok orang lain. Kita jangan tengok ibadat orang, tetapi kita tengok ibadat kita. Jangan kita menilai ibadat orang, tetapi kita takut ibadat kita. Jangan kita pandang ibadat orang, tetapi tengoklah ibadat kita. Itu sebagaimana kisah yang saya ceritakan tadi, sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Kita tak tahu ibadat kita yang mana Allah Ta'ala terima. Kita tak tahu solat kita yang mana Allah Ta'ala terima. Tak sembahyang sunat pun, bukannya boleh menjejaskan ibadat kita. Tak ada masalah. Tapi seolah-olah menceritakan kepada kita, kalau imam tu macam dia kena wajib sembahyang sunat. Kalau imam tu dia wajib kena buat perkara-perkara sunat. Jadi inilah kesilapan yang telah berlaku dalam masyarakat kita. Kita asyik duduk tengok ataupun kita asyik duduk melihat akan ibadat orang lain. Kita menilai ibadat orang lain. Lepas bagi salam tuan-tuan sekalian, kalau kita perasan zaman dulu sebelum zaman PKP, kalau kita tengoklah apabila kita habis sembahyang je, mesti kita paling kat belakang.
Paling kat belakang kenapa? Kita nak tengok siapa masbuk. Orang tu lagi. Dia ni lagi. Asyik-asyik masbuk. Asyik-asyik masbuk. Macam mana Allah Ta'ala nak terima sembahyang kamu? Kata kita. Habis tu sembahyang kita ni Allah Ta'ala terima ke? Sembahyang kita ni bagus sangat ke yang kita nak nilai sembahyang orang? Itu sebabnya sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Kita balik semula. Ataupun kita bermuhasabah. Allah Ta'ala suruh kita memperbaiki amalan kita. Jadi lebih dalam pertemuan kita pada malam ini, saya lebih suka dalam pertemuan kita ini kita pergi kepada perbaiki tentang ibadat solat kita. Yang mana selama ni tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kita dah solat dah. Saya yakin dan saya percaya sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kita dah solat dah. Tetapi cuba kita renung sejenak. Cuba kita kata fikir sejenak. Sepanjang saya hidup pada saat ini, 30 tahun ke, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya, ada tak amalan solat saya yang mana Allah Ta'ala terima? Subuh kita buat 2 rakaat. Daripada zaman Nabi sampailah kiamat, subuh dia akan tetap 2 rakaat. Dia tak akan naik, dia tak akan kurang. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Bilangan rakaat tidak menjadi ukuran dalam ibadat kita. Tetapi yang menjadi ukuran dalam ibadat kita iaitu mutu solat itu sendiri. Kualiti solat itu, bukan kuantiti. Orang tak pandang kita sembahyang hajat 4 rakaat, kita sembahyang hajat 6 rakaat, kita sembahyang tahajud sampai lekuk lantai masjid. Orang tak heran, Allah Ta'ala tak heran kalau kita sembahyang rupa itu. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nak iaitu kualiti solat yang kita buat itu. Adakah solat yang kita lakukan selama ini solat yang benar-benar berkualiti? Macam kita kerjalah tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Apabila bos kita ataupun kedua kita bagi kita satu tugasan. Okey, A bukan nama sebenar. Memanglah mana ada orang nama A. A, saya nak esok kertas kerja tentang projek ni ada atas meja saya. Maka si A ni tuan-tuan sekalian, dia balik pening. Macam manalah nak buat kertas kerja ni. Benda bukan benda kecil. Benda kata perkara juta-juta punya projek. Berhempah pula lah buat kertas kerja sambil menerak, sambil terbaring lah apa semua dan sebagainya. Kemudian keesokan hari dia letak je atas meja bos dia. Kemudian bos dia, ketua majikan dia apabila dia masuk pejabat, dia tengok kertas kerja dah ada. Dia panggil A, mana kertas kerja? Ni, okey, dah siap. Dia tak tanya, tu kamu buat kertas kerja macam mana? Tertongging ke, terbalik ke, tak makan ke, tak apa ke. Dia tak heran, dia tak peduli. Lantaklah, janji kertas kerja tu ada. Kualiti kerja tu yang dia nak. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Dalam ibadat kita khususnya tentang ibadat solat. Maka Allah Ta'ala nak tengok kualiti. Bukannya Allah Ta'ala nak tengok berapa rakaat kita sembahyang. Bukannya Allah Ta'ala nak tengok berapa banyak, berapa banyak kita punya rakaat kita dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok bagaimana kualiti solat yang kita lakukan itu. Maka itu sebabnya saya katakan tadi, dalam ibadat kita sidang pendengar yang dikasihi sekalian, jangan kita tengok orang lain. Jangan kita tengok, jangan kita bandingkan. Tetapi apa yang penting kita bagaimana solat yang kita lakukan itu solat yang benar-benar bermutu. Bagaimana solat yang kita lakukan itu solat yang mana boleh tarik rahmat Allah. Bagaimana solat yang kita lakukan selama ini solat yang mana Allah Ta'ala pandang. Jadi apa perkara yang paling kita takut dalam solat yang kita lakukan selama ini, iaitu solat yang mana kita mengundang kemurkaan Allah. Allah Ta'ala marah dengan cara kita sembahyang. Pasal apa? Kerana ada beberapa perkara. Maka dalam pertemuan kita sesingkat ini sidang pendengar yang dikasihi sekalian, saya nak bawa satu perkara yang penting dalam ibadat solat kita. Dan perkara yang paling penting yang kita nak kena jaga iaitu apabila sebelum kita menunaikan ibadat solat, maka kena ada satu perkara yang lain. Kena ada satu ibadat yang lain yang mana kita kena jaga. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita kena jaga sebelum ibadat solat. Kalau dalam kitab Musallin disebutkan kepada kita 9 perkara. Perkara-perkara syarat-syarat sah solat. 9 perkara ni nak kena ada dalam setiap kali kita solat. Maka dalam 9 perkara itu,
Maka ulama kata salah satu daripada perkara tersebut iaitu berkenaan tentang wudu ataupun ambil air sembahyang. Jadi bagaimana cara kita ambil air sembahyang selama ini? Yang mana ambil air sembahyang kita ataupun wuduk kita selama ini. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Maka sehubungan dengan itu, dalam pertemuan kita pada malam ini, saya nak mengajak diri saya dan juga sidang pendengar sekalian untuk kita semak balik. Kita cek balik. Dalam 9 perkara yang saya nyatakan tadi, syarat-syarat sah solat, maka salah satu daripada 9 perkara itu iaitu berkenaan tentang wuduk. Bagaimana wuduk yang kita lakukan selama ini? Bagaimana cara kita ambil sembahyang selama ini? Itu sebabnya sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Kita ambil air sembahyang lebih kurang. Tetapi sembahyang kita jaga. Kita tak kisah pun air sembahyang tu kita ambil macam mana rupa. Janji basah. Sebabnya ada orang dia penuh kata dekat saya. Dia kata tak apa ambil air sembahyang lebih kurang. Janji basah je. Saya nak ambil satu contoh sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Dalam rukun wuduk, kita ada 6 perkara. Syarat sah wuduk ada 6 perkara. Salah satu daripada rukun wuduk iaitu basuh muka. Basuh muka ni kalau kita tengok dalam segelintir masyarakat kita, tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allahu Akbar. Zaman PKP ni selamatlah tak nampak. Tapi kalau zaman dulu sebelum PKP ni, macam-macam PR kita tengok. Macam-macam perangai kita tengok cara orang ambil sembahyang. Khususnya yang bab basuh muka. Kita tengok, kita pergi kepada perbincangan kita berkenaan tentang yang rukun. Yang sunat tu tak kisahlah, tak ada masalah lah. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang sunat ni pun kadang-kadang masalah juga dalam kehidupan masyarakat kita. Iaitu apa dia? Yang sunat kita jaga, yang fardu kita lebih kurang. Yang fardu ni kita buat tak kisah je. Kita buat kata tak apa, lebih kurang tak apa. Tapi yang sunat kita jaga. Saya nak ambil satu contoh sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Berlaku satu peristiwa pada bulan Ramadan tahun lepas. Saya pernah nampak ada seorang hamba Allah tu dalam bulan Ramadan, waktu tu sembahyang zuhur di sebuah masjid. Saya tengok ada seorang pemuda tu, ada seorang hamba Allah, dia ambil sembahyang. Apabila waktu berkomo tu, saya tengok asyik berkomo tak berhenti-henti. Saya kira-kira tu lebih kurang adalah dekat 7 kali duduk berkomo. Saya kata dia apa hal berkomo lebih berkomo kata beria benar ni. Kemudian saya kira-kira tu dia berkomo tu sidang pendengar yang dikasihi sekalian, adalah dalam 7 kali berkomo. 7 kali berkomo tak ada masalah lah, biarlah berkomo 7 kali tu. Yang masalahnya 7 kali berkomo 4 hilang, 3 yang keluar waktu berkomo tu. Air tak tahu ke mana pergi. Lepas ambil sembahyang tu yang jadi sedawa tu. Jadi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, yang sunat tu kita jaga. Lepas tu bukan saya nak tengok, tapi benda dah tepi saya. Jadi tertengok jugalah, nak tak nak kena tengok jugalah. Kemudian apabila saya tengok dia basuh muka tu, dia main sapu je. Main cepuk-cepuk muka dengan air. Saya tanya, saya kata, bang, basuh muka rupa itu je. Dia kata tak apa, janji basah. Janji basah? Ada pula kitab. Saya tak tahulah kitab mana dia belajar basuh muka janji basah. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, itu sebabnya saya katakan tadi. Dalam ibadat kita, kadang-kadang benda ni kita terlepas pandang. Bab ambil sembahyang ni kita tak jaga. Kita buat lebih kurang je. Pasal apa? Kita tak nampak benda ni hebat. Tapi kalau sembahyang tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Kitalah orang yang mana paling hebat. Kita rasa kitalah sembahyang, kita punya solat lah yang paling hebat. Tu belum masuk baca Fatihah. Ada satu orang tu dia beritahu saya, dia kata saya malas jadi imam. Saya tanya dia kenapa? Kalau saya jadi imam, nanti Imam Mekah letak jawatan. Handa. Apa ni dia punya tak kebur dia tu, tapi biarlah dengar je lah dia kata rupa itu. Biarkan layan je lah. Okey. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Maka dalam situasi sebegini, sebagaimana saya nyatakan tadi, dalam situasi dunia pada saat ini dihujani ataupun dibebani dengan 9 ini secara turun Allah yang angkat COVID ini
bukan waksin, tetapi Allah juga. Tetapi waksin itu sebagai ikhtiar kita. Kalau tuan-tuan dengar saya kata rupa ni, malah lah nak ambil waksin. Janganlah kata rupa itu, bukan maksud saya. Tapi ikhtiar kita. Kita berikhtiar, tak ada masalah, boleh. Okay. Jadi bagaimana cara kita nak dapatkan perhatian Allah? Bagaimana cara kita nak tarik perhatian Allah? Jaga solat kita. Kita semak solat kita. Kerana apa? Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, dalam ibadat nak minta apa-apa jua perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh yang dikasihi sekalian. Jadi ketika ini, bagaimana solat yang kita lakukan kalau wuduk kita tak jaga? Bagaimana solat yang kita lakukan selama ini kalau wuduk kita buat lebih kurang? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima solat kita? Maka di kesempatan ini, sebagaimana saya nyatakan tadi, maka kok mana-mana jaga wuduk dulu. Itu sebab tajuk perbincangan kita pada malam ini berkenaan tentang kesalahan dan solat. Dan saya ada bawa satu buku yang mana dalam buku ini menceritakan kepada kita, pengarang menceritakan kepada kita ada 600 kesalahan yang kita biasa laku dalam ibadat solat. Kalau tengok tuan-tuan sekalian, ya Allah, besar kemungkinan pernah kita buat perkara ini. Tetapi kita tak perasan. Kita duduk asyik mengejar je kebaikan, dia punya apa ni, ganjaran dan sebagainya, tetapi kita lupa nak membincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan solat kita. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan tadi, salah satu daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan solat iaitu wudu. Kena jaga bab wudu ini. Jangan buat lebih kurang, jangan kita kata benda ni, yang kata tak ambil pun tak apa, tak basah pun tak apa dan sebagainya, tak boleh. Kalau yang rukun kena jaga, yang sunat tak apa, tak ada masalah. Kemudian sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam perkara berkaitan tentang wuduk, banyak perkara-perkara ataupun banyak kesalahan-kesalahan yang telah berlaku ketika kita berwuduk. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, dalam rukun wuduk, saya bukan nak cerita berkenaan tentang rukun wuduk, tetapi saya nak mengajak perbincangan kita pada malam ini berkenaan tentang rukun wuduk. Dalam 6 perkara tadi, tuan-tuan saksi dan pendengar yang dikasihi sekalian, dalam rukun wuduk tadi, yang pertama sekali yang sentuh di sini berkenaan tentang basuh muka. Jadi tolonglah, okay? Apabila kita berwuduk, tolong pastikan anggota muka kita itu kita basuh dengan sempurna apabila kita berwuduk. Kemudian yang kedua, yang perkara yang saya nak sentuh dalam kesempatan ini iaitu berkenaan tentang membasuh kedua belah tangan kita. Okay? Membasuh kedua tangan kita. Jadi setengah tempat ni, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, apabila basuh tangan ni, kita buat tak kisah je. Kita main siluk je tangan kita, ataupun kita main hulu je tangan kita dekat paip, dan kita tak perasan yang mana air tu tak sampai pun dekat siku kita ataupun anggota had wajib wuduk kita tadi. Maka untuk itulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka kita kena jaga betul-betul. Kita kena jaga betul-betul berkenaan tentang wuduk kita. Kerana dialah, daripada wuduk inilah dia akan memberi gambaran kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita bagaimana untuk kita jaga ibadat solat kita. Kalau wuduk tak sempurna, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, solatlah macam mana sekalipun, memang confirm Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa? Syarat tak sah. Syarat tak betul. Syarat tak ni. Ya. Sebab
kita, kalau tak sempurna dia punya syarat, maka solat yang kita buat tu sebenarnya tak sah. Dan lebih tepat lagi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, solat yang kita buat itu lebih kata kepada perkara yang sia-sia. Maka yang akhirnya saya nak sentuh dekat di sini iaitu betapa pentingnya kita jaga ibadat solat kita sehubungan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Buat muka surat 416, maka dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu walau idhimun isubihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'ma salihan inna muqinun. Yang mana dalam ayat ini Allah Taala beri amaran kepada kita. Allah Taala beri amaran kepada kita yang mana ketika di akhirat nanti apabila seseorang manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan amalan yang tidak sempurna, maka pelbagai perkara yang ditakuti berlaku dalam kehidupan kita. Maka untuk itulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, maka di kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita pada ketika ini, marilah sama-sama kita muhasabah balik. Marilah sama-sama kita semak balik, kita cek balik ibadat kita, kita cek solat kita macam mana, kita cek balik syarat-syarat sah wuduk kita macam mana dan sebagainya, supaya apa? Supaya apabila solat yang kita lakukan itu solat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala terima. Solat yang mana apabila kita solat maka ulama kata ketika kita lafaz takbir Allahu Akbar, ketika lafaz takbir itu adalah lafaz takbir yang mana kita panggil Allah. Kita panggil Allah untuk apa? Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kita nak mengadu nasib kita. Kita nak mengadu masalah kita. Kita nak mengadu diri kita ni macam mana dan sebagainya. Itu sebabnya sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebelum kita mengadu kepada Allah, sebelum kita berjumpa dengan Allah di dalam ibadat solat kita, maka kita perkemaskan terlebih dahulu syarat-syarat ataupun perkara-perkara yang mana untuk membolehkan kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membolehkan kita meluah perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat suka. Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat gembira kepada hamba-hambanya yang mana apabila mereka mengadu kepadanya dalam keadaan solat. Ketika mereka berada dalam ibadat solat, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat gembira, dan pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, kamu nak apa sebenarnya ni? Kamu sujud, kamu rukuk, kamu tasbih ni, kamu nak apa? Kemudian dalam doa kita minta dengan Allah, ya Allah, aku nak kahwin lagi seorang, ya Allah, tetapi isteri aku yang pertama ni tak bagi. Doa dengan Allah, minta dengan Allah. Sidang pendengar yang dikasihi, rasanya balik ni sekarang tidur luar rumah rasanya kalau secara langsung malam ni. Tapi nak ceritanya sidang pendengar yang dikasihi sekalian, apa jua masalah kita, apa jua perkara yang kita nak minta dengan Allah, mintalah dalam ibadat solat. Tetapi apabila kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat solat, maka kena jaga terlebih dahulu akan perkara-perkara ataupun syarat-syarat sah solat. Jaga yang itu dulu. Sebagaimana perbincangan yang kita buat pada ini berkenaan tentang 9 perkara. Malam kalau kita nak cerita 9 perkara tuan-tuan sekalian, saya rasa saya cakap seorang-seorang pada malam ni. Tuan-tuan tidur, saya pun tahu pun tuan-tuan tidur. Tetapi nak ceritanya, kalau nak cerita 9 perkara malam ni memang panjang. Tetapi saya nak ambil satu je dulu untuk pertemuan kita pada malam ini, iaitu berkenaan tentang wuduk tadi. Maka untuk itulah sidang pendengar yang dikasihi. Sebelum pertemuan kita pada malam ini, saya lagi saya dan juga pendengar sekalian untuk sama-sama kita cek balik, kita muhasabah balik, kerana COVID-19 ini, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, adalah satu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri tegur pada kita. Allah Taala sayang sebenarnya pada kita, maka Allah telah datangkan COVID-19.
Pasal apa? Selama ni kita jauh dengan Allah. Kita sedar selama ni kita jauh dengan Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi. Dalam solat yang kita buat selama ni, tuan-tuan sekalian, kita tak tahu. Mungkin dalam solat yang kita buat selama ni, dalam solat itulah Allah Ta'ala marah dengan kita. Maka Allah Ta'ala datangkan COVID-19. Maka dalam kesempatan ini juga sidang pendengar yang dikasihi sekalian, oleh kerana setengah-setengah negeri, setengah-setengah tempat masih lagi masjid belum dibuka untuk untuk masyarakat datang solat berjemaah. Kisahlah, janganlah kita duduk komplain, janganlah kita duduk mencemuh sebagainya. Kenapa masjid tak buka, kenapa pasar raya buka apa semua dan sebagainya. Masa waktu semayang, habis cerita. Tak payahlah duduk kedai kopi tontang duduk cerita. Roti canai 3 keping, mi kari lagi, Maggi goreng lagi sebagainya. Semayang ke mana dan sebagainya. Tapi cerita bab semayang. Jadi tak kena. Jadi bagaimana sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kalau kita nak masjid kita dibuka kembali, kita dapat berjemaah kembali dan sebagainya, semayang je lah di rumah, nak buat macam mana? Ada pula orang tu dia kata dekat saya, selagi masjid tak buka, selagi tu saya tak nak semayang. Orang rupa ini memang tak lama boleh hidup ni. Okey? Jadi janganlah kita kata macam tu. Masuk waktu kita semayang. Masuk waktu kita jaga solat kita. Tetapi jaga solat sebagaimana dalam perbincangan yang kita bincangkan dalam pertemuan kita pada malam ini. Maka untuk itulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka saya rasa setakat itu dululah perbincangan dapat sampai pertemuan dan yang dengar sekalian akan sesuatu perkara yang mana untuk kita menambah baik dalam ibadat kita, ibadat kita, solat kita. Jadi yang terakhir sekali dengar yang dikasihi sekalian, maka samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun COVID-19 yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala angkat kembali dan dapat menjalani kehidupan kita seperti dahulu dan sebagainya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.